الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan mereka yang bertakwa di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Lindungi harta, awasi skamer. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, memelihara harta adalah salah satu daripada maqasid al-syariah. Perbuatan mengambil harta dan merampas hak orang lain adalah batil dan haram serta berdosa dan kita sangat dilarang melakukannya. Perbuatan tersebut akan mengancam keharmonian dan pastinya akan membawa mudarat yang besar dalam kehidupan umat Islam dan seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini menerusi firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 29 yang dibacakan pada muqaddimah khutbah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, merompak, menipu, memperdaya, judi, bahkan yang semakin menjadi-jadi adalah penipuan melalui cyber atau scammer. Ada yang menyalahguna kemajuan teknologi maklumat untuk melakukan jenayah penipuan dalam talian bertujuan memperdaya ramai mangsa. Penjenayah yang dikenali sebagai scammer berniat jahat merampas harta dan wang milik mangsa dengan cara memujuk, menipu, menakut-nakutkan, memperdaya dan memberas ugut mangsa-mangsa tersebut. Paling meresahkan dan menyedihkan apabila kebanyakan penjenayah yang telah ditangkap terdiri dalam kalangan mereka yang beragama Islam. Ini bukanlah sikap orang Islam yang sebenarnya apabila bertindak menzalimi dan menipu orang lain, sebagaimana hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mestilah mengambil peduli mengenai bentuk-bentuk jenayah dalam talian seperti Makau scam, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud, love scam atau parcel scam dan jenayah e-dagang. Wujud juga jenayah dalam bentuk penipuan panggilan, seperti kononnya mereka melakukan penculikan ahli keluarga kita untuk meminta wang tebusan, penipuan, cabutan bertuah dan penipuan memenangi peraduan atau percutian. Apa yang membimbangkan ialah kes-kes jenayah dalam talian ini semakin meningkat saban tahun.
Bagi tahun 2022 sahaja, sehingga Julai lalu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan adalah sebanyak 13,137 kes, manakala jumlah tangkapan adalah sebanyak 6,947 kes. Jumlah keseluruhan kerugian yang dicatatkan ialah melebihi 427 juta ringgit, adalah sangat membimbangkan. Modus operandi penjenayah ini sentiasa berubah. Mereka sangat licik melakukan penyamaran sebagai ahli keluarga, sahabat handai, orang kenamaan dan sebagainya, sehingga menjadikan mangsa percaya dan terpedaya dengan pujukan mereka. Malah, mereka juga menyamar sebagai pihak berkuasa seperti polis, pegawai pencegahan rasuah, pegawai kastam, wakil mahkamah, pegawai lembaga hasil dalam negeri, pegawai bank dan lain-lain, untuk mengunggut mangsa supaya melakukan apa yang mereka suruh. Antara punca yang menyebabkan mangsa mudah terpedaya ialah kebiasaannya penjenayah-penjenayah ini dapat menyebut identiti mangsa dengan tepat. Mangsa juga langsung tidak diberi ruang masa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, mangsa juga diugut akan ditangkap, dituduh, direman dan dikenakan tindakan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, yang menjadikan mangsa berasa takut sehingga sanggup mengikut arahan yang diberikan penjenayah. Oleh itu, sekiranya kita menerima panggilan yang sedemikian, janganlah panik dan teragak-agak untuk menamatkan panggilan tersebut. Buatlah catatan maklumat dan maklumkan perkara tersebut kepada ahli keluarga, supaya mereka dapat membantu kita mencari jalan penyelesaian terbaik, dan laporkanlah segera kepada pihak berkuasa. Kita mesti mengambil tahu bahawa apa-apa urusan, lebih-lebih lagi melibatkan urusan rasmi kerajaan seperti urusan mahkamah, ianya sama sekali tidak akan dilakukan secara dalam talian sahaja. Sebaliknya perlu dijalankan secara bersemuka, apatah lagi jika melibatkan urusan seperti pembekuan aset. Rujuklah agensi atau pihak berkaitan secara terus sebelum melakukan apa-apa tindakan. Khatib mengingatkan bahawa jika melalui situasi ini, janganlah bertindak melulu dan bersendirian. Berkongsilah dengan ahli keluarga atau mereka yang boleh memberikan nasihat terbaik untuk kita mengambil tindakan yang bijak. Hadirin yang berbahagia, situasi ketidaktentuan ekonomi dunia turut menjadi penyebab kesusahan hidup masyarakat. Dalam kesempitan tersebut, penjenayah juga licik menawarkan pinjaman tidak wujud melalui aplikasi telefon dan khidmat penghantaran mesej, seolah-olah ia daripada pihak bank dan institusi kewangan. Mangsa yang terpedaya dikehendaki membayar wang untuk proses pinjaman tersebut yang sebenarnya tidak wujud. Akibatnya, mangsa yang terdesak semakin dihimpit kesempitan wang. Justru, khatib sekali lagi mengingatkan kepada semua, janganlah sesekali percaya dengan sebarang tawaran pinjaman melalui kaedah ini, kerana ianya adalah antara taktik penipuan penjenayah dalam talian. Hadirin sekalian, khatib benar-benar mengingatkan, jangan sekali-kali terlibat dengan aktiviti jenayah ini. Antaranya bertindak bersubahat atau rela dipergunakan, membiarkan akaun bank kita digunakan oleh orang lain secara sukarela bagi mendapatkan sedikit habuan, mahupun dengan cara penipuan secara transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Kebanyakan mereka yang sanggup terlibat dengan akaun keldai atau akaun tumpang ini adalah golongan yang terdesak atau mengejar pendapatan lebih dan mempunyai tahap celik wang yang rendah. Antara golongan yang sering menjadi mangsa adalah suri rumah, penganggur, pelajar dan warga emas. Mereka telah ditawarkan dengan habuan yang lumayan oleh sindiket tersebut. Berdasarkan statistik, sebanyak 205,544 akaun keldai telah dapat dikesan sejak tahun 2014. Sebanyak lebih daripada 34,000 tangkapan telah dilakukan daripada tahun 2016 sehingga bulan Mac 2022. Kebanyakan yang didakwa adalah pemilik akaun itu sendiri,
sedangkan sindiket masih lagi bebas berleluasa dengan mencari mangsa lain pula sebagai keldai akaun. Justeru, sebagai pemegang akaun bank, kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa jua transaksi dan maklumat perbankan peribadi kita. Janganlah kita mendedahkan atau berkongsi apa jua maklumat perbankan peribadi dengan orang lain untuk apa-apa tujuan sekalipun, walaupun untuk tujuan permohonan pekerjaan maupun pinjaman dengan mana-mana pihak. Selidiklah terlebih dahulu latar belakang dengan siapa kita berinteraksi. Bersama-samalah kita menyedarkan ahli keluarga, jiran tetangga, rakan taulan dan sanak saudara supaya menjadi masyarakat yang bijak dan berhati-hati supaya tidak terperangkap menjadi akaun keldai ini sama sekali. Laporkan kepada pihak bank atau polis jika berlaku kehilangan kad bank atau penyalahgunaan akaun bank. Di samping itu, janganlah bersekongkol dengan pihak yang meminta melakukan aktiviti mencurigakan seperti membuat pindahan wang kepada orang yang tidak dikenali. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah: yang pertama, umat Islam dilarang melakukan perbuatan mengambil harta dan merampas hak orang lain dengan cara yang batil, buruk kesannya kepada orang lain dan seluruh masyarakat. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dengan sebarang panggilan telefon yang mencurigakan. Elakkan diri kita daripada menjadi mangsa sindiket penipuan terancang. Yang ketiga, lindungilah data peribadi kita dan akaun bank supaya terhindar daripada perangkap sindiket yang menjana akaun keldai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu bersubahat berbuat demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Surah Hud ayat 113. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.